Hari ini kita bercerita tentang cyberbully, jenayah Allah baru yang mana berdasarkan statistik Cyber Security Malaysia pada Ogos 2019, mereka yang berusia daripada umur 26 hingga ke 40 tahun merupakan kumpulan utama mangsa buli dan direkodkan lebih kurang hingga 37 individu dikesan sebagai mangsa buli. Persoalan pada hari ini, apakah punca dan bagaimanakah caranya untuk menangani masalah ini? Bersama dengan saya, teruskan transparansi. Yes, memang sebab cyberbully ni dia sebenarnya jenayah yang kita tak nampak. Dia bukan yang macam merompak, membunuh, itu orang nampak. Tapi sebenarnya kan, cyberbully ni kan, dia sebenarnya membunuh juga, membunuh kita daripada dalam tau. Kebanyakan orang depression datang daripada cyberbully ni. Cyberbully ni boleh dikategorikan sebagai jenayah berat sebab dia silent killer. Kalau kita kena bully kat luar, kita balik, kita mungkin boleh bercerita dengan family kita. Tapi bila cyberbully ni, nak bercerita kita akan jadi rasa segan. Kalau cyberbully ni memang sangat bahaya. Kita nak pertahankan seorang, 80 orang bertembak kita. Itu buatkan kita down, itu yang membuatkan kita depressed. Wow, silent killer itu yang diperkatakan oleh mereka di luar sana. Dan hari ini isu bersama dengan transparansi bercerita tentang bully cyber yang merupakan satu isu untuk Allah baru, jenayah dimaklumkan kepada semua. Dan hari ini sebenarnya saya berbesar hati dapat bersama dengan dua tetamu kita yang bukan calon-calon orangnya. Terima kasih kerana sudi hadir, Doktor. Itu dia hari ini. Selamat datang kepada Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri dan juga pakar psikoterapi. Juga merupakan Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia sejak tahun 2018. Alhamdulillah. Dan pastinya, the one and only, Azwan Ali. Okey, saja saya nak kongsikan kepada anda. Okey, Azwan Ali merupakan juga pemegang ijazah sarjana muda undang-undang. So, jangan main-main ya kawan-kawan ya. Dari Universiti Melaya, penerima anugerah Personality Popular TV3 1993, pengacara anugerah AJL dan anugerah berprestij di Malaysia ini. Dan sekarang ini merupakan seorang YouTuber juga. Ada YouTube channel sendiri dan itulah dia. Sebenarnya kita bila cerita pasal bully cyber ni, sebenarnya mungkin ada di antara kita mengatakan kita ni mangsa. Ada juga yang mengatakan, saya tak sedar pun tentang saya sebenarnya yang membuli. So, bagaimana sebenarnya keadaan ini, Doktor? Mungkin saya boleh tanyakan kepada Doktor dulu, Bawan. Perbuatan itu antara sedar dan tak sedar tu. Betul. Itu yang bezanya kalau kita kata bully secara nyata. Di mana selalunya kita dapat tahu orang tu face to face kan. Direct, betul. Dia hentam kita, dia kutuk kita, dia panggil kita gelap lah, putih lah, gemuk lah. Kan? Itu kita nampak. Kadang-kadang dia datang selalunya berkumpulan. Tetapi kalau dalam secara online, secara cyber ni, kadang-kadang tu kita tahu, kita tak pasti sama ada itu betul-betul tuju pada kita adalah ataupun mungkin dalam untuk sebagai gurauan. Ya, betul. Kadang-kadang dia nampak agak lepas tu bila kita mula mengeluarkan perasaan kita yang rasa tercuit oleh komen yang diorang itu, ada setengah itu mula akan kata, relax lah, cool lah, itu pun takkan nak ambil lebih-lebih. Jadi lepas itu pula ada yang akan menyokong, ada yang akan menentang. Itu yang dikata oleh salah seorang sahabat kita tadi tu, bila kita bantai ada 80 pula lagi bantai dia lagi. Betul. Ya. Tetapi nak menentukan sama ada kita ni sudah kena bully ataupun tidak, ialah orang itu sudah rasa dah terasa. Dan dia menyebabkan dia mula berfikir tentang apa yang di komen itu dan menyebabkan dia tidak boleh let go lah. Betul. Daripada apa. Itu yang mengganggu fikiran Betul. dia. Jadi kalau itu orang tu kena perasan yang dia sudah mungkin sudah dibuli dan dia kena nyatakan itu dalam dan kita tengok respon macam mana. Kalau orang itu terus menghentam, mungkin dia sudah memulakan proses pembulian tersebut di alaman maya. Okey, tapi itulah seperti yang dikatakan tadi, macam ada kala kita tak sedar apabila kita bercakap tu. Sebab itu saya kalau berkomunikasi, saya suka telefon.
texting ni ataupun apa yang kita tulis di alam cyber ni, kadang-kadang percakapan kita tu tidak seumpama yang kita katakan. Bila kita baca tulis tu, relax lah. Ataupun kita boleh baca, relax lah. Oh, nada tu kan. So, okey, macam Abang Wan sendiri. Boleh tak macam buli di alam cyber ni boleh membawa keluar? Maksud dia macam dengan experience Abang sendiri, Abang Wan sendiri, yelah, berani di dalam alam maya, tetapi kalau berjumpa di luar, adakah mereka berani juga melakukan sedemikian? Very good question. Well, dalam isu ini kepada saya setelah lebih 33 tahun ya bergelumang ya doktor dalam industri ini, dulu lain, sekarang lain ya. Dan benar Fafau kata, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Jadi kita nak teks ke, nak apa ke, inilah situasi 2020. Maknanya kita sedang sama-sama terjerumus dalam kekecohan media sosial ni. Dan salah satu isu panas adalah bully cyber. Di mana kita? Jadi saya tertarik macam doktor cakap tadi, adakah kita seorang yang mudah terasa dan sebagainya. Itu persoalan lain, Pak Pau. Tapi yang lebih saya perhatikan adalah kesan bully cyber ni telah membawa, berbalik pada soalan, adakah membawa keluar dan sebagainya. Berani ke sebenarnya kalau kan? Kita pada saya lah doktor, kalau kita berani kerana benar, takut kerana salah, why worry kan? Tapi permasalahan yang sedang berlaku dalam kebanyakan netizen yang dalam bahasa saya censored so adalah sendiri. Budaya yang saya panggil budaya bibi Fafau. Bibi ni doktor, budaya biadab. Biadab. Maknanya diorang ni mengambil situasi yang sedang berlaku tu dengan pelbagai suka hati dia memberi komen yang pedas-pedas dan sebagainya. Tetapi di luar, berbalik pada soalan tadi, sebenarnya mereka takut. Mereka takut. Itu andaian saya. Saya perhati banyak kes, doktor. Betul. Saya setuju dengan apa Azwan cakap. Kerana kenapa yang di cyber ni, di alam maya ni, sebab diorang boleh buat akaun yang palsu. Betul, fake account. Betul. Berbeza dengan bully di alam nyata, di mana tumbuk betul. Dan kita juga tahu juga orang yang membuli di alam nyata itu sendiri, mereka bukannya berani sangat pun. Sebab itulah mereka bawa kawan-kawan. Tak ada orang yang membuli satu-satu. Betul. Dan itu masalahnya. Di alam maya ini, pengikutnya, followernya itu jadi menjadi salah satu bala tentera yang mengalahkan. Seolah-olah gah. Betul. Tapi hakikatnya, sorry doktor, saya memang tak sependirian dengan kumpulan ini, Fafau. Sebab dia orang hanya berani berkokok aja. Jangan risau, saya akan menjadi tentera Azwan Ali selepas ini. Dan saya akan bagi tahu kenapa saya jadi tentera Azwan Ali. Selepas ini, teruskan bersama kami dalam Transparency. Saya rasa itu budaya yang memang bahayalah ikutkan. Bahaya bagi individu yang telah dikecam. Kurang eloklah kan untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni yang berbudi bahasa orang kata kan. Tapi kecam-mengecam ni juga bagus sebenarnya bagi mereka yang di luar sana supaya mereka sedar setiap tindakan mereka akan membawa pada ataupun boleh memberikan kesan yang buruk kepada mereka. Sebelum kita post tu, kita fikir dulu benda tu sahih ke tak sahih, elok ke tak elok untuk orang yang membaca. So kita pun kena jaga adab kita lah supaya kita tidak dikecam.
Right, kembali lagi bersama dengan kami dalam Transparency, #Transparency, #Untouchable, #Fafau Tentera Azwan Ali. Bukan apa tadi kita bercerita pasal mereka yang berada di belakang sebab hari ini berkongsikan tajuk bully cyber. So, inilah seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan kita di luar sana juga. Apa saja yang kita nak post, terpulanglah pada kita sebab social media saya, platform saya. Tetapi apakah akibatnya selepas itu? Sama ada saya boleh tanggung ataupun tidak, itu terpulang kepada anda yang menerima. So kalau macam doktor sendiri, mereka-mereka yang buat posting ni, tak kisahlah sama ada dari segi perkataan, video dan sebagainya, apa yang berada dalam minda mereka? Macam kita bercakap juga kan, kita berkomunikasi, ada tujuan dia kan? Sama ada komunikasi itu untuk nak sampaikan mesej, untuk nak mengajar, untuk bergurau, untuk ataupun memang untuk mencetuskan sesuatu untuk menjadi kontroversi. Jadi kita bergantung kepada niat orang itu. Tapi kadang-kadang kita kata, okey, kalau niat itu, adakah setiap niat itu menghalalkan cara? Tidak semestinya juga. Tetapi orang selalu kata, ini hak saya untuk kebebasan bersuara. Tetapi kebebasan bersuara ada juga, macam Azwan, peguam. Pasti Azwan tahu kita punya hak dan kita punya tanggungjawab. Jadi bila kita nak memberi satu pendapat ataupun untuk mengecam orang itu, kita kena letakkan diri kita dekat orang itu. Kalau kita dengan kita punya kenyataan ini akan menyebabkan orang itu terasa ataupun tidak. Kalau kita rasa orang walaupun dia sebenarnya tidak tujukan kepada orang itu ataupun dia secara general kadang-kadang kan. Jadi tersalah anggap kan. Tapi itu yang ada sedikitlah kena ada orang kata konsep empathy itu sendirilah, barulah kita boleh mengelakkan itu sebagai satu kecaman. Tetapi kita kena bezakan antara kecaman dengan perbincangan dengan perbahasan. Betul. Tidak salah kan untuk kita bertukar fikiran, berbincang dengan satu topik, tetapi kita tidak menyentuh memberi kecaman. Kecaman itu bila kita mula. Contoh-contoh kecaman tu macam mana? Contohnya kan kita cakap tentang kecantikan itu di mata pada setiap orang tu cantik berbeza. Lepas itu dia mula komen tentang orang tu punya physical attribute. Tengok kita kata macam drumstick lah, contoh ya, kita bagi contoh. Kita kata macam engkau baru keluar sarapan tadi makan gajah ke? Contohnya. Tapi dan dia tu berterusan dan menyebabkan orang itu mula terkesan daripada komen itu. Dan bila dia cuba untuk mempertahankan diri dia, dia dapat pula semula balasan-balasan lagi. Terutama daripada bala tentera mereka itu. Itu dia. Sebab pasal bala tentera tu. Tadi kenapa saya cakap saya adalah tentera Azwan Ali? Mungkin sebab saya mengenali Azwan Ali secara personal. Sebab kadang-kadang apa yang dipost dekat Twitter ataupun mahukan di Instagram dan social media, saya tahu maksud dia. Sebab kita dah kenal mungkin bahasa dia. Sebab bahasa dia saya dah memahaminya. Betul. Tetapi orang tidak memahami. So bagaimana? Okey, Azwan Ali sendiri, kalau nak beritahu kepada orang, sometimes benda itu adalah secara umum. In fact, Azwan Ali pernah selalu juga mengatakan, ini untuk mereka yang terasa siapa makan cili. Siapa makan cili. So apa fokus you sebenarnya setiap kali you buat posting dan juga buat video? Okay, we have to clear this, Doctor. Saya melihat apa juga status kecaman dan sebagainya. Kita berpaksi kepada apa yang kita lontarkan. Memang bahasa saya agak kesat. Dan saya akui bertahun-tahun kontroversi Azwan Ali itu kata orang tercampak di dalam satu lembah yang penuh dengan kata nista daripada pihak-pihak yang tidak boleh menerima. Orang yang kata kasar di luar ni baik hati di dalamnya, doktor. Tak, soal baik itu kita tolak tepi dulu. Kita berbalik pada soalan Fafau tadi, apa motif, apa tujuan? Okey, saya mengajak penonton yang menyaksikan rancangan Bully Cyber ni berfikir apa yang saya cakap. Di mana kita? Kita menghentam, memang Azwan Ali menghentam, tapi berpaksikan sesuatu yang genuine. Dan kau memang patut dihentam.
atas permasalahan atau isu-isu kau yang memalukan atau memualkan, menjengkelkan. Tetapi yang satu lagi isu dalam buli cyber ni, saya rasa mereka melontarkan apa juga pandangan kecaman lah doktor ya. Tidak berpaksikan perkara ini, Fafau. Mereka hanya ikut suka hati diorang, ikut emosi juga. Emosi dan kata orang ikut pengaruh bala-bala tentera mereka ni semata-mata untuk join the provocation. Tak tahu biji butir tak tahu biji butir pun. Dan kalau kita perhatikan trend netizen ni, doktor, saya melihat mereka mengecam atau membabi buta tentang pelbagai isu tu dengan isu-isu ayat-ayat kecaman yang hampir sama. Nampak tak? Nampak menunjukkan mereka tidak berfikir sebelum melontar. Sedangkan saya, insya-Allah setiap kecaman saya atas pihak-pihak yang berbeza dengan pelbagai isu-isu yang berbeza. Sengaja tu copy paste je. Ayat betul. Sama, copy paste. Ada copy paste. Tapi kalau tak copy paste pun, Fafau, kita kena tanya diri kita, kenapa kita mesti upload posting itu? Kenapa kita mesti join the provocation ataupun perdebatan yang kotor tu, doktor? Betul tak saya cakap? Jadi Azwan bukan sekadar untuk nak kata orang nak join membabi buta, ikut suka hati sebab kau. No. Kalau tak silap saya juga, sebab ialah bila orang kita pasal Azwan Ali dekat social media, ada benda yang kata posting yang tak baik je. Tetapi kalau kita perasan, kaji balik tengok, macam baru-baru ni Azwan Ali melenting ya, sebabkan ialah keadaan MCO kita ni masih lagi dengan keadaan virus COVID ini. Marah. Saya faham, saya pun geram. Marah, orang dah suruh pakai ni, kenapa kau tak pakai? Apa lagi? So dia marah. So benda baik pun dikecam. Contohnya juga Ustaz Abid Liu memberikan muat naikkan satu posting berkongsikan apa yang telah disalurkan melalui bantuan orang lain, tetapi turut dikecam. Macam mana tu? Tadi kita nak kena persoalkan, Farah bagi soalan yang amat penting untuk kita clearkan ya. Kita juga kena faham juga kadang-kadang yang mengecam itu pun ada motifnya. Walaupun baik pun, dia masih lagi cuba mencari isu daripada situ. Dan kita mula akan sedar, apakah sebenarnya yang dia ini cuba nak dapat daripada kecaman itu. Dan kadang-kadang orang yang mengecam itu, motifnya mungkin sedar. Dan ada juga motif yang diorang sendiri pun tak sedar. Yang diorang itu sebenarnya, sebab itu yang menyebabkan mereka mengeluarkan kenyataan tersebut. Walaupun majoritinya menyokong apa yang diperkatakan oleh orang yang bagi kat post kat di kat online tu lah. Inilah doktor, saya tertarik macam kes yang Fafau sebut, Abid Liu dan sebagainya. Ya, one of those lah. Yang jadi kecoh, jadi viral. Tapi bila saya lihat yang saya terkesan ya Fafau, ini telah pun berlanjutan beberapa minggu dan saya rasa hampir bulan kedua tentang arwah Allahyarham Abam. So ini antara yang kita nak clear balik masyarakat. Come on. Ya, kenapa mesti bercakap benda-benda family orang dengan kita sendiri tak tahu ujung pangkal? Betul. Itu masalah keluarga arwah. Ada salah faham di situ. Betul. Dia orang mendambu-damba kes tu macam saya pun tak faham. Apa tujuannya? Orang tu baru je meninggal, orang kata kubur pun masih merah lagi. Why our society become that worse? Baik. So kita akan ajukan persoalan itu untuk segmen yang seterusnya. Jangan salah faham ataupun jangan buat-buat tak faham. Kita akan kembali selepas ini dalam Transparency. Okey, dia ada dua pandangan lah kat sini. Kalau kau tanya saya, mungkin kalau benda yang buruk, mungkin tak setuju lah. So, sekarang ni memang kebanyakan dunia ni sekarang memang viral ya. Tapi itu yang benda tak baik, mostly kebanyakan tak baik lah. Ya, betul, setuju. Sebab kadang-kadang orang ni, dia main share je benda yang tak betul. And kadang-kadang diorang tak check pun, main share je. And boleh menyebabkan kalau benda tu tak betul, boleh memalukan seseorang. Kemungkinan dalam 80% lah. Sebab sekarang ni orang dengan gadget.
pendapat saya, setengah orang faham, ada setengah orang tak faham. Tapi kebanyakannya memang tak faham sebab kalau diorang faham, diorang tak akan sesuka hati untuk share everything tanpa check dahulu. Faham ke tidak? Tu dia soalannya. Ataupun ada yang buat-buat tak faham. Tapi itulah dia isu yang cuba kita kongsikan pada awal tadi bersama dengan Transparansi pada minggu ini tentang buli cyber di alam nyata dan juga di alam realiti. Ada kalanya apabila sesuatu perkara berlaku, contohnya seorang kanak-kanak. Kanak-kanak itu terjatuh ataupun mencuri dan sebagainya lah. So kita pun record video. Kita kata tanpa sedar kita pun cakap ni budak ni nakal sangat ni, kena tahan dengan polis. Dia pun benar-benar nangis kan. So kita pun upload, benda tu viral. So actually dia memberi kesan kepada kanak-kanak ini dalam jangka masa yang panjang sebab video tu memang akan ada kat situ. Adakah kita secara tak sedar membuli budak-budak itu? Ya, sudah tentu semestinya ya doktor. Sebab kepada saya senang je. Itulah perbuatan-perbuatan melampau yang kita agak kesal lah. Tapi saya buat suka-suka tadi tu pun consider. Ya, tidak sepatutnya Fafau. Ya. Sebab kita patut tahu ya. Mungkin saya pelajar undang-undang dan saya pernah belajar. Tapi saya rasa benda ni tak perlu pun masuk universiti. Maknanya keaiban seseorang, ya, sama ada dia budak atau apa saja, kita kena berfikir dulu. Betul tak doktor? Betul. Maknanya berbalik pada soalan you, kejadian budak tu sendiri telah terjumlah pada satu kes di mana they shouldn't be uploaded dengan wajah yang jelas dan sebagainya kan. Sebab benda tu akan memberi satu impak yang negatif kepada budak itu masa depan dia dan sebagainya kan. Side effect dia. I don't know. Betul. Doktor akan melihatnya kesan-kesan negatif itu. Dan yang lagi penting adalah adakah kita sudah minta keizinan daripada itu. Dan dia tidak pada umur yang mampu untuk memberi keizinan. Dan kita kena mempersoalkan orang yang sudah umur yang dah lebih 18 tu kan. Kenapa yang dia buat benda itu. Dan kita tergamak. Betul. Itulah dia. Kadang-kadang benda tu yang kita anggap benda tu suka-suka saja kan. Walaupun kadang-kadang family kita sendiri. Betul. Faham tak? Betul. Kita anak kita, adakah anak kita itu hak kita? Kan kadang-kadang kita itu pun kita kena berfikir juga. Okey, itu secara luaran. Maknanya saya record dan saya upload tanpa keizinan dan sebagainya. Tapi ini secara diam-diam. Contohnya, kalau macam saya tak nak upload ataupun tak nak posting, tetapi saya direct message. Tak kisah di laman sosial mana pun kita ada direct message ya. Saya pun memberikan kata-kata lucah. Saya tak maki open, saya maki direct message. Saya bagi gambar-gambar yang tak sepatutnya. Adakah itu consider saya membuli juga? Ya, sebab saya tertarik ni doktor. Maaf, saya mencelah dulu. Sebab DM ni, Fafau, saya rasa kesempatan ni kita ambil. DM ni adalah sesama close contact. Kau sekolah tak? Kan? Boleh tak kita punya pemikiran tu berjalan dulu Fafau sebelum kita nak ber-DM seseorang. Siapa kau nak ber-DM dengan Farah Fauzana? Farah Fauzana kenal ke engkau? So close contact maknanya kalau Azwan Ali tu ber-DM dengan Fafau ataupun doktor ber-DM dengan Fafau, mungkin ada logiknya. Fafau kata, this is the doctor yang tadi. Tapi tiba-tiba kita dapat that strange. Itu satu hal. Belum lagi dengan segala video lucah dan sebagainya yang mengganggu kehidupan artis-artis ni kan. Sampai saya rasa yang paling viral baru ni apabila Kia Propa mengamuk pasal burung. Ya, betul. So saya rasa ini satu budaya yang sangat mengejutkan. Tak tahu apa perangai kemanusiaan kita sekarang. Di mana doktor? Itu boleh kategorikan sebagai harassment. Satu kesalahan. Satu kalau kan gangguan. Sebab kalau dia hantar benda-benda yang bersifat ada elemen seksual dan waktu emotional abuse dan boleh kita memang perlu buat laporan. Dan tolonglah buat laporan. Kerana untuk laporan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sebab salah satu cara untuk kita nak dokumenkan benda itu dan supaya orang itu sedar benda itu salah. Dan saya tertarik di awal rancangan ini tadi kita dapat lihat statement yang dibuat oleh dalam sedutan tayangan tu bahawa isu jenayah ni, bully cyber ni adalah satu jenayah yang dahsyat doktor. Sebab saya berkata sedemikian based on my pengalaman, mereka bukan hanya memberikan kata-kata kesat atau gambar lucah, tetapi yang saya rasa tertarik juga untuk dijadikan perbualan kita adalah dia terjumlah pada fitnah.
Bukankah kita sebagai orang Islam pun dah tahu dah hukum, ya, doktor, bahawa fitnah tu lebih jahat daripada membunuh. Betul. Lebih dahsyat. Ya. So benda-benda sinilah kita harap penonton yang menonton ni dapat melihat kesan, ya, kesan impak benda-benda negatif bully cyber. So dari kita lain kawan-kawan, kalau rasa bukan kawan saya, taklah, saya guru. Sebab yalah, ada, kalau niat tu betul nak berkongsi ataupun berhubung, ada cara-cara yang terbaik. Dan kalau anda mungkin tak sedar sebenarnya, kita bagilah kesedaran. Tapi kalau jenis yang kuat, doktor, contoh macam jenis yang kuat, nampak ada butang delete, tekan je delete. Dah, jangan panjangkan. Kalau ada rasa anda kuat menangani benda-benda macam itulah, ya. Tapi pada masa yang sama, Farah, kan, kalau ia berterusan, saya masih rasa kita patut memberitahu pada pihak lain, rakan yang rapat ataupun kalau itu remaja pada ibu bapa, kalau ibu bapa tak boleh, pada kaunselor sekolah contohnya. Kerana benda ini tidak mampu ditanggung oleh orang itu seorang. Walaupun dia tu kuat, kan Farah, kalau dia selalu diterus So, kuat balik. Azwali kuat ataupun tidak? InsyaAllah saya kuat. Tapi Ya atau tidak? Ya. Itu soalan dia. Dah mula dah soalan tu. Dah masuk dah. Okey, so sahajalah kami nak beritahu kepada anda, setiap minggu kita ada segmen soalan awesome. Soalan-soalan ni di luar nyaka, bukan sahaja daripada kami tetapi daripada mereka di luar sana. Tapi panel hanya perlu menjawab ya atau tidak. Ya atau tidak. Ya, tidak. Itu saja. Okey. Tak boleh tak jawab, ya. Kena jawab, ya. Okey, baik. Dan dia perlu cepat ke? Tidaklah. Tapi tak boleh boleh. fikir. Tapi jangan tak jawab langsung. Okey, kita mulakan soalan kita yang pertama. Azwan dulu, kan? Okey, baik. Doktor nervous. Takut. Okey. Sudah tiba masanya internet diharamkan di Malaysia? Tidak. Wow. Tidak. Baik, doktor. Demi menangani masalah bully cyber, kerajaan patut diberi kuasa untuk mengakses setiap akaun yang ada di Malaysia ini? Tidak. Tidak. Okey. Social media patut dibenarkan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas saja. Ya. Ya. Ramainya ya. Ramai kat luar pun kata ya. Okey. Doktor, ibu bapa harus hadkan waktu anak-anak mereka menggunakan social media sebelum mengarahkan hal yang sama kepada anak-anak yang lain. Kepada mereka yang berada di luar. Maknanya fokuskan, sekali maafkan saya, ibu bapa harus hadkan waktu mereka menggunakan social media. Ibu bapa, hadkan dulu penggunaan social media sebelum beritahu kepada anak-anak. Ya, sangat-sangat ya. Ya, perbuatan wanita tauladan, ya. Okey. Azwan Ali, orang tua lebih banyak menyebarkan berita palsu berbanding dengan orang muda? Tidak. Tanpa dunia cyber dan internet, dunia lebih aman? Tidak. 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 Azwan, sekali lagi Azwan. Tidak. Tidak. Baik. Kita akan kembali selepas ini dalam Transparency. Tidak. Wajar, tapi kita kena hadkan penggunaan diorang, dan kita sebagai ibu bapa pun kena tengok, kena pantau diorang supaya diorang tak ketagih sangat dengan dunia internet ni. Boleh bagi tapi kurangkanlah sepatutnya lah. Macam sekarang ni pun kita tengok kanak-kanak daripada umur 2-3 tahun pun dah tengok handphone. So banyak benda yang terdedahkan dari diorang lah. Okay, saya rasa diorang boleh bersukan dengan family, dengan kawan-kawan, baca buku ke. Sekarang banyakkan sukan yang boleh kita lapangkan masa diorang. Ibu bapa kena mainkan peranan sikit lah. Macam pergi bawa bersia-sia ke, berjalan-jalan ke. Ada aktiviti dengan ibu bapa lah. Oh, sorry. Tak fokus. Okey. Betul apa yang diperkatakan. Keadaan menghadkan waktu. So, sekarang ni since kita tengah live, keluarkan handphone masing-masing ya. Boleh tunjuk ya.
Sebab kadang-kadang kita nak bagi contohkan juga, nak tunjuk handphone. Sebab bukan apa doktor. Selalunya bila kita berborak, kalau kita keluar dengan kawan-kawan sekalipun kan, kita ni nak mengajar anak-anak hadkan penggunaan telefon, penggunaan di alam maya ni. Tetapi kita ketika berborak sibuk dengan phone juga. Betul. Kita tak cakap, we didn't walk the talk kan. Tak cakap apa yang kita bersyarahkan tu kita tak buat pun. Itu yang masalahnya. Anak ikut kita. Tapi kadang-kadang kan kita perasan tak sekarang ni kan, mungkin Azwan boleh kongsi juga, telefon ni dah jadi satu kita punya macam kita tempat untuk kita berlindung. Dia bagi tak macam nak cakap orang pegang phone. Yes, sebab itu kalau tak ada phone tu kita rasa macam use the words saya dulu pun nak minta phone doktor, mana tak? Saya tak bawa telefon. Tak bawa phone. Itu yang menyesal tu sebab tak dapat ambil gambar selfie dengan Azwan dengan Farah. Okey. So maknanya ialah sebelum kita nak mengajar yang si kecil ini, yang dewasa ini perlu juga. Betul, menjadi contoh. Betul. Jadi sebab itu baru kita sedar betapa susahnya nasihat yang kita nak bagi, nak buat apa yang kita nasihatkan tu. Kalau kita sendiri pun tidak buat. Dan sebab itu kan, kalau kita yang perasan dekat meja makan, kita suruh anak kita makan elok-elok, jangan main dia punya kita sendiri waktu itulah duduk tengok chat. Office masuk, Contohnya kita kata kita buat kerja yang berguna. Yang kita buat kerja office, kerja ni, padahal anak kita itu kerja berguna dia orang tu adalah dia orang tengok apa yang dia main dalam itulah. Sebab dia orang tak bekerja lagi. Betul. Jadi sebab itu yang penting untuk kita faham. Ini saya punya patah balik kepada ni kan Farah dengan Azwan, ialah kita sendiri kena letak diri kita di tempat dia orang. Dan baru kita bagi nasihat itu. Okey, so untuk segmen kali ini kita cerita pasal masyarakat. So ada kala satu insiden tu yang berlaku, masyarakat lebih suka merakam daripada membantu. Masyarakat lebih suka komen daripada terus cuba memahami. Betul. So macam Azwan sendiri kan, bila kita tengok apa yang diposting, apa yang juga diterima, Azwan Ali sendiri nak letakkan diri sebagai pernah dibuli ataupun pernah membuli? Soalan transparansi sangat. Ada tak pernah orang tanya soalan macam tu dekat Azwan Ali? Farah rasa macam dua-dua. Soalan dia, yang mana lagi banyak? Mana? Yang mana rasa lebih you? Macam tu. Okey, sejujurnya Azwan Ali merasakan dirinya pembuli. Pembuli? Very transparent. Sebab apa? Kita ni berfikir sebelum bertindak. Dan kita kena kenal diri kita, doktor. Kita adalah kita. So, saya tak kisahlah apa juga kecaman netizen ke, nak kata Azwan Ali ni gitu, Azwan Ali ni gini. Saya adalah saya, doktor. Sebab saya bertindak tu, sebab seolah-olah bukan buli sebarang buli lah. Maknanya, Fafau, memang saya sentiasa sebenarnya dibuli balik oleh kelompok cyber, buli cyber ni, tapi saya bersyukur Azwan Ali masih lagi waras, insya-Allah, walaupun saya dikecam telah pun tak betul ya Fafau, anytime masuk tampoi lah apalah, tapi bagi saya mentaliti saya masih sihat, doktor, insya-Allah. Dan saya bersyukur sebab di Malaysia belum ada kes-kes macam kita tengok bintang-bintang Korea ya, apa yang terjadi kepada Suli seorang lagi yang saya ingat, doktor, nama dia Cha In-ha. So ini adalah bintang-bintang terkenal ya pada usia muda, Fafau. Telah tertekan terkena satu penyakit, suffered depression yang teruk. So due to the cyberbullying. Betul tak, doktor? Dia tu apa, kena bully ya? Di alam cyber. Dia tak boleh menerima tekanan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni. Tapi tidak pada saya, sebab saya menjadi pembuli balik. Maknanya itu yang saya mengaku saya juga. dipembuli. Kita kena kuat. Bukan hanya kuat, we have to fight for our rights. Kita tahu apa sebab orang kata kita macam-macam kan. Kita kena sedar. Tak tahulah doktor boleh agree dengan saya atau tidak, tapi saya rasa kita kena berdiri. Macam mana, doktor? Do you agree? Saya rasa apa yang Azwan nak kata, Azwan pembuli berhemah lah. I like that word. Jadi, mindful bully. Tapi doktor ada perkataan pembuli di situ. Baru Farah, terima kasih. Farah macam boleh baca fikiran saya. Yes, saya pun. Jadi, apa yang saya nak cadangkan, Azwan, jangan kita ubah, bukan pembuli. Sebab you cakap apa yang you fikirkan, you nak jadi diri you pertegakkan tu. Jadi, saya rasa bukan pembuli, tapi pejuang. Pejuang laser lah, something like that.
pejuang. Yep. Something, sebab kalau pembuli tu dia ada elemen of Negatif itu. negatif yang Ya, dia seolah-olah. tidak dia Ya. tidak ada fakta, dia ada saya niat agree. jahat yang ni, tapi you clear Ya. from beginning. Tapi cara tu doktor, saya akui jadi- cara pendekatan Azwan Ali tu agak harsh ya dalam bahasa Inggerisnya. Use the word laser, but it's okay. Maknanya harsh ni kita tak peduli kiri kanan, kita just bang balik Fafau. Tapi Sebab orang kita yang rasa kita kenal benar. Azwan faham apa Azwan Yes. dengan. Ya, betul. Ya, betul. Tentera. Oh. Tapi saya nak tambah sikit lah. Dalam pandangan doktor tu memang ada kebenarannya Fafau, bahawa istilah tu tak berapa sesuai. Yeah. Tetapi sebenarnya yang kita nak pertonjolkan kepada masyarakat, why not doktor that istilah? Sebab sekurang-kurangnya masyarakat ni Istilah apa tu? orang Perak kata ada. Apa istilah yang kita cakap tu? Pejuang laser. Pejuang laser ke yang Tak, saya lebih prefer pembuli. Pembuli. Sebab kita bully dia balik. Kau nak bully aku? gunalah pejuang laser. kalau nak Nampak up sikit lah kan, Oh, pejuang sikit, laser. tapi takut nanti semua disalahfahamkan. jadikan Azwan sebagai inspirasi. Yes. Dan ramai nak Thank jadi you. pembuli, tapi dia orang salah. Dan kalau cara dia orang tu tidak ikut apa yang betul-betul Azwan buat. Jadi takut kita cakap apa menghalalkan buli tu. Kita tak nak. Itu salah tu. Saya harap Okey. jawapan tu clear tu. Ya, Clear. okey. So itu dia pejuang laser. Saya suka kata laser tu kan. Tapi okey, sebelum kita nak ke penghujung ni nanti, sebab yalah kita pun duk bincang apakah punca sokongan masyarakat, sokongan ahli keluarga, tetapi kita tahu apakah peranan kerajaan ni juga. Dan juga anda sendiri, sama ada anda sedar ataupun tidak. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, bersama dengan doktor dan juga Azwan Ali. Transparency. Saya setuju sebab bagi saya semua orang ada perasaan masing-masing. Maksudnya bila kita dah berkait dengan cyberbully, maksudnya kita melibatkan perasaan seseorang. Setuju. Sebab bully cyber ni kalau korang tengok dekat negara ni dah makin teruk. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang depres, apa semua tu. Nak dia depends pada keadaan. Sebab aplikasi ni ada fungsi-fungsi dia tersendiri, ada baik dan buruknya. Dia kena tengok kepada apps tu sendiri. Kalau macam apps tu tak elok dan memang patut kena tutup lah. Ya, undang-undang akan diperketatkan kepada anda yang mungkin tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Okey, in fact hari ini panel kita pun juga pernah dikenakan tindakan undang-undang ya. Oh, Azwan. Itu kerenah. Itu kerenah. Kerenah yang tak boleh lari lah. Faham. Tetapi shot. ada kalau apa yang berlaku ini dia akan memberikan pengajaran kepada mereka yang lain. Dan doktor sendiri, hari ini kita bercerita pasal dah segmen di penghujung ni, kita nak tengok pasal undang-undang ataupun stigma macam mana dekat masyarakat luar ni yang mungkin doktor sendiri pernah ke menerima kecaman, bulian. Mungkin sebab profession you tak ada kena ke Azwan macam untunglah itu. Untung juga. Ada orang anggapan tentang doktor psikiatri ni kadang-kadang tu tidak tepat. Yang dia orang anggap kita orang pun macam tak betul macam passion. Sorry gunakan perkataan tak betul sebab itulah masyarakat akan fikir. Kalau mereka yang ada masalah psikiatri ni, mereka yang macam duduk tepi jalan, tak ada rumah, tak ada. Ada ramai yang datang jumpa kita orang adalah mereka yang berjaya. Mereka yang cuba nak memperbaiki lagi kehidupan mereka. Dan mereka mungkin ada anxiety, ada depression yang mana semua tu boleh dirawat. Jadi, kita selalu disalah-anggapkan. Itu stigma lah. Dan ada yang setengah pesakit kita kan, dia cuba nak membantu kan Azwan, dia letak dalam dia punya social media tentang pengalaman dia orang. Itu pun kadang-kadang dapat kecaman. Kononnya dia kata, oh cerita benda tu nak dapat perhatian lah tu, nak dapat. Padahal ada yang memang mungkin tujuan itu, tapi kebanyakan mereka tu dia cuba nak memberi kesedaran kepada masyarakat dan kadang-kadang pun diambil mendapat kecaman juga. Jadi saya rasa memang benda ini perlu dan
bully di cyber ni bukannya di remaja saja kan. Kadang-kadang kita perasan di tempat kerja pun ada juga. Saya rasa ahli politik juga adalah antara yang kuat tenteranya, membulinya, membuli penyokongnya. Jadi macam mana kita nak belajar daripada mereka yang sepatutnya membuatkan undang-undang itu, yang mana kalau undang-undang itu diperketatkan, mereka lah yang akan mangsa yang akan terima dahulu. Jadi adakah itu akan diperjuangkan? Jadi kita kena tanya benda itu. Kalau betul-betul untuk memastikan mereka yang bully itu, kita hentikan dan kurangkan kejadian ini. Sebab kesannya kan, macam Azwan cakap tadi, impact dia tu kalau remaja, kalau kanak-kanak boleh sampai ke dewasa. Betul. Sebab merendahkan dia orang punya self-esteem, confident, dan dia rasa dunia ini tidak selamat, sentiasa akan dikecam dan akan jadi dia orang tidak berani untuk mencuba, tak ambil take risk, dan dia rasa diri dia sentiasa tidak cukup bagus. Bully secara realiti di alam nyata adalah di kawasan ini sahaja. Betul. Mungkin kita nak dapat kehidupan baru, kita keluar, orang tidak tahu apa yang berlaku. Betul. Tapi bila bully di alam nyata, bully berlaku di sini, seluruh kawasan, selagi ada internet, semua orang akan mengetahui apa yang berlaku. Video itu akan kekal. Betul. Dan akan diingatkan lagi. Kadang-kadang letak dekat social media itu dia ada ulang anniversary tentang benda itu berlaku. 3 tahun lepas. Betul. Okay, mungkin kita patut jadi macam negara China. China actually menghadkan penggunaan, there's no WhatsApp if I'm not mistaken in China. Twitter tidak ada, Instagram pun tak ada. Diorang ada aplikasi mereka sendiri. Adakah kita ni bersedia untuk kerajaan Malaysia sendiri menghadkan ataupun macam mana? Are you ready if let's say kerajaan kata, okay, Azwan Ali, Instagram semua kita tutup ya. Tweet hanya boleh 5 kali saja. Jujurnya saya tidak bersetuju, Doktor. Saya tak setuju juga. Tidak setuju. Sebab apa? Minum dulu ya. Bismillah. Ini persoalan yang timbul bukan soal media sosial tu. Betul. Ini adalah teknologi yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di seluruh dunia untuk kita, kata orang, menjangkau satu situasi kehidupan yang lebih kata orang advance, Doktor, kan. Sebab kita dah ada media sosial dan sebagainya. Jadi kita tak perlu ganggu benda tu. Yang saya perhatikan kerajaan patut peka ataupun pihak-pihak berwajib, Doktor, adalah macam terbayang saya sampai bila selebriti ni terus dikecam, dikata nista for nothing, without a proper reason. Kalau artis tu membuat sesuatu tindak tanduk yang memang sorry to say membusukkan prejudis dia punya background, that is a different case, Doktor. Yang saya maksudkan ni, kita ni tak pasal-pasal di-attack, dibulikan oleh kelompok-kelompok, tak kisahlah bala tentera ke, bala moyang dia ke. Tapi yang kita pertikaikan ni, apa tindak tanduk kerajaan terhadap isu ni, Doktor. Sebab saya tengok media sosial pun dah dekat 10 tahun dekat Malaysia. Tapi apa yang kita buat? Like bintang-bintang ternama Farah Fauzana, Datuk Seri Siti Nurhaliza, mungkin Azwan Ali pun perasan popular juga. Tapi bukan soal populariti lah, Farah. Soal kita dihentam kromo dan sebagainya, kan. Tapi kita tidak ada akta perlindungan. Ada beberapa ini kita lihat pada sudut selebriti lah, Doktor, kan. Ialah apabila memperagakan anak dan dikecam dan sebagainya, dan mereka mengambil tindakan. Bila mereka mengambil tindakan, mereka yang kena tindakan ini pula kata macam tak kesihan ke kami ni hanya berkata komen sahaja. Tapi boleh tak saya nak tanya soalan, bukannya pada ni, tapi Azwan, kan ada juga Azwan, rakan-rakan artis Azwan yang sengaja ambil kesempatan juga dia membuatkan sesuatu untuk tujuan lain yang masyarakat di luar dah mungkin. Lama kita tak dengar dia cakap cerita dia tiba-tiba keluar. Kalau keluar dan tiba-tiba sengaja, kan. Macam mana pula? Saya rasa itu kelompok segelintir artis, dalam bahasa Azwan Ali, retis negara. Retis, bukan artis ya, retis. Mereka ni of course not Fafau ataupun nama-nama yang saya kenal, Amy Search, Dato' Awi, Ziana Zain, Aisyah, you name it. Tapi sebab nila ni kan, kerana satu dua ni, maaf, kerana seorang dua ni. So, masalahnya, Doktor, very good question from you. Diorang ni yang mencetuskan publicity murahan untuk menjadikan benda tu viral. Tak tahulah apa tujuan dia, kan, Mungkin untuk macam you katalah nak back in action, nakkan gain balik
popularity. But to Azwan Ali, it's nonsense. Why you should do all this nonsense? Dengan berita-berita yang memang kita tak boleh nak baca. Kita sendiri, you know. Tapi dari segi strategi promotion untuk perniagaan juga dilakukan viral ini. Okay, menjawab pada nak sambung apa yang Azwan dah cakap, saya kata kita memang tidak boleh nak haramkan. Kita tidak, sebab ini adalah salah satu anugerah macam ni yang dia beri untuk kita. Tools yang kita kata yang ini yang kita kena gunakan. Jadi masalahnya bukan alat itu yang salah. Bagaimana cara kita menggunanya. Jadi kerajaan kena mengajar macam mana untuk menggunakan alat yang begitu efektif ini kalau digunakan dengan cara betul. Untuk digunakan cara yang berhemah, ajar. Jadi kita kena ada peraturan, umur berapa yang boleh mula, apa yang boleh diambil, berapa masa yang ini, dan perlu ada kajian dia juga dibuat kan. Jadi kalau orang kata kita kelambu tu, kalau dah ada nyamuk masuk, takkan nak bakar kelambu kot Azwan. Jadi jahitlah yang kat koyak tu. Jadi masalahnya kita jangan buat okey nak senang haramkan semua, bankan semua, tak boleh. Betul. Benda tu satu teknologi. So kita sebagai masyarakat, sebagai kawan, kita kena saling ingat mengingati. Okey. So saya harap akaun Azwan Ali tidak lagi privacy selepas ni. So saya rasa mungkin kita kena private kan. Farah, saya tak faham. Cuba explain sikit. Sebab sebelum ini Azwan Ali ialah public account. Sebab mungkin seperti yang dikatakan, kita mungkin sebab kita tak nak benda ni berlaku pembuli dan membuli, kita private kan. Hanya mereka yang kenal kita sahaja. Ini soal private atau open public doktor adalah hanya soal button. You know, you can just kata orang play around with the button. You know, semuanya di hujung jari telah anda. Diciptakan di hujung jari anda. So kau tekan je kau nak public ke, nak private ke. Tetapi saya buat tu, saya rasa soalan Fafau tu very good question untuk pendedahan doktor. Kita harus berfikir kesan yang telah kita akan terima selama ini. Sebab bila kita open teruk, so kita private lah. Ya, dan anda telah terima kesannya itu? Yes, baik. So saya harapkan hari ini dapatlah orang kata berkongsikan sikit tentang isu buli cyber yang mungkin antara sedar ataupun tidak. Apa pun terima kasih berbanyak-banyak kepada Dr. Haziq Zakaria, awal pakar psikiatrik dan juga pakar psikoterapi, dan juga pastinya Azwan Ali kerana sudi bersama dengan kami. Dan anda di luar sana, ingat anda tidak keseorangan. Kalau anda rasa tidak pasti aku dibuli ataupun membuli, anda boleh hubungi Pusat Kecemasan Cyber 999 ataupun email kepada cyber999@cybersecurity.my. Sehingga kita berjumpa lagi, pastikan hidup anda lebih awesome, sentiasa terus terang dan terbuka, dan pastinya transparansi. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.